Belakang ya. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi Akri Nakri daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Saya Dr. Nurul Liza Roslan selaku moderator anda pada petang ini, merangkap juga timbalan pengarah daripada Institut Sains Islam Universiti Sains Islam Malaysia mengucapkan selamat datang kepada para pendengar kita petang ini untuk bersama-sama dengan kita bagi mendengar forum khas ISI bersempena dengan Bulan Kesedaran Kanser Payudara, iaitu tajuk kita Kanser Payudara Pelihara Wanita Kita, Tanggungjawab Bersama. Okay. So, kita sedia maklum bahawa kanser payudara ini merupakan pembunuh utama wanita di negara ini ya. Dan oleh itu hari ini kita akan untuk forum ini kita akan mendengar bersama-sama dengan kita para panelis yang akan mengupas isu berkenaan dengan kanser payudara ini daripada sudut kesihatan dan juga undang-undang. Oleh itu bersama kita para panelis kita iaitu para pensyarah daripada Universiti Sains Islam Malaysia bersama-sama kita pada petang ini iaitu Dr. Ruhi Fazliana binti Jailani dan juga Dr. Nurul Nadia binti Jamaluddin. Kedua-dua mereka adalah pensyarah daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM dan juga pakar bedah. Dan juga panel kita pada petang ini adalah Dr. Fitriah binti Wardi iaitu pensyarah daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Okay. So tanpa berlengah masa lagi, okay, saya rasa kita boleh pergi kepada pembincangan kita pada petang ini, okay, berkenaan dengan tajuk kita, okay, iaitu perihal kanser payudara. Okay, so soalan pertama saya kepada Dr. Nurul Nadia, alright, merujuk kepada persoalan utama kita lah, alright, iaitu tajuk forum kita pada petang ini. Bolehkah Dr. Nurul Nadia menceritakan apakah itu kanser payudara sebenarnya dan mengapa setengah wanita dikatakan berisiko untuk menghadapinya atau mendapat kanser payudara. Boleh Dr. Nadia jelaskan? Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Liza. Seperti yang Dr. Liza dah cakap sebelum ini, kanser payudara adalah kanser yang utama di kalangan wanita seluruh dunia dan juga di Malaysia. So berdasarkan National Cancer Registry, kanser payudara ni dia 1 dalam 19 nisbah dia wanita berisiko untuk dapat kanser payudara. So apakah yang dimaksudkan dengan kanser payudara ni? Maksudnya kanser ni ialah barah yang berpunca pada payudara itu sendiri, di mana sel-sel dalam payudara tu dia membiak secara tidak terkawal dan berterusan dan akhirnya menjadi barah. Dan seterusnya, siapa yang berisiko untuk dapat kanser payudara ni? Itu soalan-soalan yang biasa orang tanyalah. So, dia tak ada satu-satu punca yang kata, okey, punca ni akan menyebabkan dapat kanser, tidak. So, biasanya kita panggil dia multifaktorial, maksudnya dia pelbagai faktor. So, kalau kita boleh kategorikan, dia ada faktor dalaman, which is dalaman ni maksudnya kita tak boleh nak ubah dia, non-modifiable. Dan yang faktor kedua tu adalah faktor yang persekitaran yang kita boleh ubah. So apa contoh-contoh dalaman ni? Contohnya wanita tu sendiri. Bila dilahirkan sebagai seorang wanita, dia punya risiko untuk dapat kanser payudara tu adalah lebih tinggi berbanding of course lelaki. Kedua, faktor umur, kita tak boleh ubah. So bila usia tu meningkat, secara tak langsung risiko untuk mendapat kanser payudara tu pun tinggi sedikit. Kita tak kata dia mesti akan jadi, tidak, tapi risiko, maksudnya kebarangkalian, kemungkinan untuk dapat kanser payudara tu. So faktor yang ketiga, contohnya dalam yang faktor dalaman ni adalah faktor keturunan. Macam mana nak tahu? Biasanya zaman sekarang ni kita dah
maju kan, kita dah ada banyak benda yang kita boleh buat. Kita orang kalau dari segi akademik kita sebut genetic testing lah basically. Tapi cara lain yang kita boleh tahu ataupun clue dia, maksudnya dalam keluarga tu, ahli keluarga first degree, maksudnya mak, ayah, adik-beradik, okay, yang blood relative tu, ada beberapa orang dalam ahli keluarga yang ada kanser payudara atau dan juga kanser pangkal rahim. So ni adalah antara faktor-faktor dalaman. Contoh lain yang kita tak boleh ubah, kita selalu sebut exposure, terdedah kepada hormon estrogen. Contohnya dapat period masa umur pertama period lebih awal daripada biasa. Meaning biasanya kurang daripada umur 12 tahun, tak boleh ubah. Ataupun orang tu dia lambat dia nak menopause. Biasa kita ambil cut off dalam 55 tahun. Yang ni dia lebih lagi daripada situ. So maksudnya dia punya exposure, pendedahan terhadap hormon estrogen tu lebih. So menyebabkan dia berisiko lebih tinggi sedikit berbanding yang normal populasi. So faktor-faktor yang boleh diubah ataupun kita sebut persekitaran, contohnya breastfeeding, ibu yang menyusukan anak lebih daripada let's say dalam 2 tahun at least, kurang berisiko untuk dapat kanser payudara yang kita boleh ubahkan. Faktor persekitaran lain contohnya lifestyle, lebih kepada regular exercise, pemakanan yang sihat dan bernutrisi. So benda-benda ni memang mengurangkan risiko untuk dapat kanser payudara. Okay. Alright, terima kasih Dr. Nadia atas penjelasan mengenai pengenalan kepada apakah itu kanser payudara. Mungkin ada pandangan daripada Dr. Ruhi untuk menambah? Apa yang Dr. Nadia highlightkan tadi adalah sangat tepat. Dan kemungkinan ada tambahan adalah mungkin dari daripada risiko kalau ada wanita yang ada mengambil hormon, contohnya oral kontraseptif untuk pil perancang keluarga, dan juga wanita yang mengalami masalah menopause awal, dan kemungkinan mereka akan diletakkan kepada hormonal replacement therapy. Tapi mereka ni selalunya akan dipantau oleh doktor untuk memastikan mereka mendapat temujanji mamografi pada tahap agak awal. Yep. Okey, terima kasih Dr. Ruhi. So soalan seterusnya saya setujukan pada Dr. Ruhi berkenaan dengan kita telah bincang pasal apakah itu kanser payudara dan apakah risiko-risiko untuk mendapatnya. Bagaimana kita hendak mengenal pasti apakah itu kanser payudara? Apakah tanda-tanda kanser payudara? Mungkin Dr. Ruhi boleh jelaskan. Terima kasih Liza. So saya ingin berkongsi dengan pendengar semua satu gambar aja yang saya rasa it speaks 1,000 or a million words about macam mana kita nak kenal pasti kanser payudara itu sendiri. So saya harap semua pendengar malah di FB ataupun di MS Teams ni dapat melihat pada gambar rajah yang saya tunjukkan. So satu persepsi yang masyarakat kita sering ada, ingat kanser ni mesti ada biji, mesti ada ketumbuhan, tapi sebenarnya tak tepat. Okay? So bukan sahaja pada kita lihat pada ketumbuhan, apa jua perubahan yang ada pada payudara seorang wanita. Okay, contohnya kalau kita tengok pada sebiji lemon, kita boleh ada pada gambar ni tengok ada indentation, maksudnya kita nampak payudara kita tiba-tiba macam termasuk sebelah dalam, ataupun kulit kita berubah, tiba-tiba ada macam bintik-bintik dan ada kemerahan. Tu tidak semua kemerahan sebenarnya menunjukkan ada jangkitan kuman, tidak. Ada kanser payudara yang kita panggil inflammatory breast cancer. Dia datang dengan bukan ketumbuhan, tapi sebaliknya dia datang dengan kemerahan di payudara. Dan mereka salah anggap ini adalah, kalau kita kata kemerahan, dia kata ada keradangan. Dan itu adalah satu anggapan yang salah. Selain daripada itu, puting daripada wanita also boleh mengeluarkan cecair. So especially kalau cecair itu adalah berwarna brown ataupun berwarna kemerahan, kita perlu memastikan ini adalah bukan sesuatu yang merisaukan dan bukan adalah kanser. Selain itu, kalau kita lihat daripada lemon ni, kulit lemon tu, lemon sepatutnya licin kan, tapi kalau kita tengok buah orange kita banding dengan lemon, buah orange ni macam ada dimple. Okay? So macam kita ada kalau pimple yang banyak tu, so kita panggil dimpling kalau dalam bahasa medical termnya. Sebab tu kalau dalam buku perubatan kita describekan kepada medical student ni, kita panggil pure d'orange, sebab kulit tu seolah-olah nampak seperti buah oren. Okay, so kulit bagi seorang wanita mahupun lelaki
dia sepatutnya adalah nampak cantik saja, sangat licin dan tak ada berbentuk seperti kulit oranye. Okay, so kalau ada berlaku macam tu, itu adalah juga tanda kanser. Okay. Selain daripada tu, perubahan dari segi struktur payudara itu sendiri. Nampak mungkin nampak ada besar atau nampak ada macam lebih prominent as compared to another side ke, ataupun puting tu sendiri nampak lebih ke dalam, ataupun nampak sebarang bengkakan di payudara. Okay? So ada banyak tanda sebenarnya yang kita sebagai wanita ni harus cakna untuk memastikan bahawa payudara, bukan sahaja wanita, malahan lelaki juga, kita kena cakna dengan segala perubahan yang berlaku pada badan kita. So apa-apa badan yang kita nampak tak normal, bukan sahaja di payudara, malahan di ketiak kita juga, kita kena ambil tindakan awal, berjumpa dengan doktor seawal yang mungkin supaya kita dapat pastikan apakah ketumbuhan ataupun perubahan yang kita alami ni. Okay. Alright. Terima kasih Dr. Ruhi atas penerangan yang saya rasa very with a very good analogy that you have used lah, menggunakan buah lemon tu ya. Jadinya saya, the next question adalah kepada Dr. Nadia. Okay. Apakah rawatan bagi kanser payudara buat masa sekarang ni? Okay. Rawatan untuk kanser payudara ni dia kita sebut personalized or individualized. Maksudnya mungkin berbeza, bergantung kepada, of course bergantung kepada tahap kanser itu, jenis kanser itu dan juga pesakit itu sendiri. Sebab pesakit itu mungkin orang kata dia mungkin ada masalah kesihatan yang lain yang mungkin tak membolehkan dia dapat rawatan A contoh. So dia kena tukar kepada rawatan B contoh. So secara umumnya rawatan untuk kanser ni, kanser payudara ni kita bahagi kepada dua jenis. Kita panggil dia rawatan lokal ataupun setempat. Maksudnya kanser payudara itu dekat payudara itu sahaja. Okay. So apakah jenis rawatan setempat ni, local treatment ni adalah pembedahan dan juga radioterapi. Tapi biasanya radioterapi ni maksudnya kita bagi sinaran radiasi. Biasanya selepas pembedahan lah, okay, untuk mengurangkan kebarangkalian kanser tu untuk datang balik biasanya. So jenis pembedahan untuk payudara pun berbeza-beza. Dulu mungkin orang kata mesti nak kena buang semua tisu payudara dia. Tak semestinya. Bergantung kepada jenis kanser tu, tahap kanser tu, basically size dan sebagainya lah, dengan apa agresif sifat kanser tu. Tu pasal kadang-kadang patient tu datang, kenapa yang itu perlu kemo, yang ni tak perlu kemo contoh. Sebab rawatan dia adalah individualized ataupun personalized. Yang itu adalah rawatan setempat, local treatment. So rawatan yang kedua kita sebut systemic. Maksudnya secara dia lebih dari darah lah, melalui sebab sel-sel rawatan yang kita bagi ni tak pada payudara tu sahaja. Dia boleh pergi affect ataupun melibatkan seluruh tubuh lah. Contoh, kita selalu dengar kemoterapi, ubat kemoterapi. Ubat toksik yang kita bagi untuk bunuh sel-sel kanser contohnya. Lepas tu kita ada rawatan selain daripada kemoterapi, kita ada rawatan hormonal terapi. Maksudnya ubat hormon yang kita bagi pun bergantung kepada jenis agresif kanser tu. Tak semua kanser sesuai dapat ubat makan. Hormonal ni dari kita biasa bagi ubat makan lah yang ambil 5 tahun ataupun 10 tahun. Rawatan sekarang ni dah orang kata evolve, dah lagi banyak. Dulu kita mungkin terhad kepada kemoterapi, hormonal terapi, tapi sekarang kita ada extra. Kita panggil lagi yang spesifik. Maksudnya again bergantung kepada jenis kanser tu, kita panggil dia reseptor ataupun orang selalu dengar Herceptin. Memang expensive tapi ni adalah benda-benda yang kita boleh offer kepada pesakit-pesakit kanser payudara. Lain-lain treatment contohnya sekarang kita ada immunoterapi, maksudnya dia lagi spesifik untuk target certain action dalam badan tubuh badan manusia lah. So dia tak terhad kepada pembedahan sahaja, radiasi sahaja. Dia ada banyak lagi yang kita boleh offer. Okay?
So maksud Dr. Nadia, setiap pesakit tu dia punya rawatan dia nanti adalah individual lah. Betul. Ni jenis atau peringkat kanser yang dihadapinya lah, dan mengambil kira latar belakang dia Kesesuaian. punya yang bersesuaian lah. Yeah. Okay, seperti mana yang Dr. Nadia cakap tadi lah, okay, berkenaan dengan dia punya kesihatan dan sejarah kesihatan atau sejarah keluarga jugalah. Betul. Right. Terima kasih Dr. Nadia. Okay, so mungkin Dr. Ruhi boleh atau ada apa-apa yang hendak menambah berkenaan dengan soalan tadi in terms of your experience dealing with these patients during treatment? Saya rasa Dr. Nadia dah cover quite extensive. Cuma tambahannya adalah satu yang saya nak berkongsi dengan para pendengar, especially TFP dan juga di fakulti kita, ialah rawatan kanser payudara ini tidak terhad kepada hanya membuang payudara keseluruhan. So dengan advancement dalam segi surgery, kita ada banyak jenis pembedahan yang boleh kita lakukan kepada payudara itu sendiri, dan begitu juga dengan pembedahan di bahagian kita panggil ketiak. So pembedahan dia tidak terhad kepada hanya membuang payudara, keseluruhan payudara itu sendiri. So tapi macam Dr. Nadia cakap tadi, it's very individualized depending on many factors. Okay. Alright, terima kasih Dr. Ruhi. So next issue dia adalah, okay, so bila kita cakap pasal rawatan ni kan, okay, ini adalah rawatan berdasarkan pandangan pakar perubatan lah. Okay, bagaimana pula, okay, saya tujukan soalan kepada Dr. Ruhi dan juga Dr. Nadia berkenaan dengan sepanjang career lah doktor jumpa pesakit, merawat pesakit kan. Mesti ada dengar dari cerita-cerita daripada pesakit berkenaan dengan so-called kita panggil apa, kepercayaan karut ataupun ialah rawatan yang dirasakan bukan daripada pandangan pakar lah. Okay. So mungkin ada apa-apa yang Dr. Ruhi dan Dr. Nadia boleh kongsikan bersama, what are those myths dan fakta yang sebenar. Dr. Ruhi? Salah satu mitosnya adalah setengah pesakit dia tak nak ambil biopsi. Mereka kata kalau ambil biopsi ni nanti sel kanser tu akan merebak. Sedangkan sebenarnya jarum yang biopsi yang kita gunakan tu adalah very targeted, hanya nak ambil pada bahagian ketumbuhan tu saja. So sebenarnya itu adalah satu mitos lah, mana biopsi tu sendiri tak akan menyebabkan kanser tu merebak. Sebaliknya dengan adanya biopsi ni, dia akan memberi lagi ilmu yang lebih kepada kita sebagai perawat untuk mengetahui jenis kanser yang pesakit ada, supaya kita boleh plan what is the next treatment option. Selain daripada itu, ada juga pesakit yang tak nak buat mamografi sebab mereka kata mamografi itu sendiri adalah sejenis radiasi. So dia pun boleh menyebabkan kanser. So itu lagi satu kepercayaan yang tidak benar lah. Radiasi yang dihasilkan oleh mamografi itu sangat rendah sebenarnya. So tak ada risiko untuk mendapat breast cancer pun daripada kita menjalani mamografi itu sendiri. Dan kadang-kadang ada orang berkata apa, lelaki mana boleh dapat kanser payudara kan? Itu lagi satu mitos. So sebenarnya tidak. Memang lelaki masih ada risiko untuk mendapat kanser payudara. So sebarang perubahan yang ada pada tubuh badan kita, sila berjumpa dengan doktor dan kami akan menjalankan rawatan ataupun pemeriksaan selanjutnya. Mungkin Nadia boleh berkongsi juga. Rasanya cukuplah mitos yang Dr. Ruhi dah share tu, sebab nanti Liza bila I bagi tahu elok-elok orang tak tahu jadi tahu. So I think kalau ada any extra myth nanti diorang boleh tanya dalam Q&A session lah kita lah kot. Okay? Alright. Right. So with saying that, saya juga nak ingatkanlah para pendengar kita pada petang ini, kalau sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun komen, boleh share di ruangan chat kita atau di ruangan komen FB lah ya. Okay, so terima kasih. Kita ke isu seterusnya. Okay, soalan kepada Dr. Fitriah lah ya. Berkenaan dengan daripada sudut syariah ya, apa pandangan doktor, okay, perlukah seseorang isteri itu mendapatkan kebenaran suami sekiranya hendak mendapatkan rawatan pembedahan berkenaan dengan kanser payudara ini?
Mungkin Dr. Fitriah boleh bagi pandangan lah. Terima kasih Dr. Nuruliza. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan tadi dari sudut pandang syariah. Jadi kalau kita tadi telah dengarkan huraian daripada Dr. Nurul Nadia dan juga Dr. Ruhi Fazliana, mungkin majoriti kanser payudara ini juga ada faktor umur ya yang boleh menyebabkan seseorang terkena kanser payudara. Mungkin lebih umur itu kemungkinan pun akan lebih besar, dan biasanya kalau dah lebih umur itu pun kebanyakannya majoriti dah berkahwin dah. Jadi ketika menghadapi situasi yang sebegini, paling tidak dia akan melibatkan juga keluarga, terutama suami. Jadi di sini berkaitan dengan soalan daripada Dr. Nuruliza, apakah seorang isteri yang telah didiagnos menghidap kanser payudara, perlukah dia meminta izin kepada suami? Saya melihat daripada sudut pandang syariah ya, secara basicnya. Jadi kita beralih dulu kepada ayat Al-Quran, di mana prinsip daripada sebuah perkahwinan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah liqaumin idza kuntum wa fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi di sini pada ayat tersebut Allah menyatakan bahwasanya tujuan daripada sebuah perkahwinan adalah untuk memberikan rasa ketentraman dan juga rasa kasih sayang di antara suami isteri. Dan rasa kasih sayang ini adalah memerlukan hak-hak yang kena dipenuhi dan kewajiban yang kena dipenuhi oleh suami isteri. Di antara hak-hak yang kena dipenuhi dan kewajiban yang kena dipenuhi adalah saling berkasih sayang, saling memberikan rasa aman antara satu sama lain, dan juga memberikan nafkah seorang suami ke atas istrinya. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah ke atas istrinya tentu tidak ada tanpa balasan. Sebagai balasannya, maka isteri kena taat dan tunduk kepada suami. Di antara salah satu syarat taat dan tunduk kepada suami iaitu memberitahukan, berkomunikasi kepada suami tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya, terutama perkara yang berkaitan dengan penyakit yang boleh jadi mengancam nyawa istrinya ini. Jadi ketika isteri ingin mengambil jalan perubatan, memang dia kena berbincang dengan suami. Karena salah satu daripada jalan untuk mencapai rasa kasih sayang tadi yang disyaratkan dalam Al-Quran dalam membina rumah tangga adalah adanya komunikasi antara suami isteri. Jadi ketika isteri hendak menjalani perubatan ini, dia kena berbincang dengan suami dan meminta izin kepada suami, karena di sini izin daripada suami adalah salah satu syarat yang diberikan oleh Rasulullah, menunjukkan ketaatan seorang istri, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zam haqqan 'alal mar'ah?" Qala zawjuha. Qultu fa ayyun nasi a'zam haqqan 'alal rijal? Qala ummu. Jadi di sini kata Rasulullah, manusia yang paling kamu kena hormati dan kena ajak bicara dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seorang istri adalah seorang suami. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tersebut, maka di sini kalau ikutkan secara sudut pandang syariah, secara basicnya adalah apapun tindakan perubatan dan juga tindakan yang hendak diambil oleh isteri demi menghadapi penyakit tersebut, dia kena minta izin kepada suami, dan hak bagi suami dia tidak berhak untuk melarang isteri. Jadi izin ini kena minta ambil, tapi suami ketika isteri minta izin, dia juga kena berikan izin tersebut kepada istrinya, karena berubat ini adalah hak seorang manusia yang telah ditetapkan oleh syariah. Itu sahaja mungkin yang saya boleh berikan jawapan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fitriah atas penerangan tadi daripada sudut syariah. So, mengambil intipati sebut komunikasi sesama pasangan suami isteri itu adalah penting ya. Okay. So daripada itu boleh tak saya dapatkan juga pandangan Dr. Fitriah ya berkenaan kita bercakap pasal kebenarannya tadi. So bagaimana sekiranya isteri bila dia telah berbincang bersama suami, telah dilarang untuk mendapatkan rawatan berkenaan kanser payudara ini, dan
Dan kalau dilihat kes kanser payudara dia tersebut, kalau dari sudut pakar perubatan akan membahayakan atau menjejaskan nyawanya. So bagaimana sekiranya isteri tersebut telah dilarang oleh suami untuk mendapatkan rawatan? Okey, baik Dr. Nurliza. Tadi pada kita perbincangan yang pertama kita telah isteri telah posisikan dirinya sebagai seorang isteri yang taat, sudah berbincang dengan suami, sudah minta izin dengan suami, tapi ternyata suami tak berikan izin untuk berubat, sedangkan penyakit yang diderita oleh isteri akan mengancam nyawanya bila-bila masa. Kita kembali lagi kepada maqasid syariah. Dalam syariah itu ada diletakkan 5 maqasid yang daruri, yang sifatnya esensial, sifatnya tak boleh ditawar-menawar, iaitu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Menjaga jiwa ini salah satu daripada yang kena dijaga oleh seorang Muslim, dan sekiranya dia ada kecuaian dan melengahkan perkara yang darurat tersebut, maka dia masuk dalam kategori orang yang berdosa, karena dia wajib untuk menjaga dirinya. Salah satunya adalah dengan cara berubat. Jadi di sini dalam Islam, berubat ini adalah hak seorang manusia yang kena dipenuhi, dan tidak ada manusia lain yang berhak melarang orang lain untuk mengambil perubatan. Kalau kita kembali kepada pandangan, ada ucapan daripada seorang ulama mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Izzuddin bin Salam, menyatakan bahwasanya perubatan ini seperti syariat kedudukannya, di mana dia tujuannya untuk mendatangkan maslahah dan keselamatan serta kesihatan kepada seseorang. Dan dalam perubatan ini dia akan menghindarkan perkara yang perlu dihindarkan dan perkara yang perlu didatangkan untuk mendatangkan kemaslahatan. Jadi berdasarkan kepada pandangan ulama tersebut, ini sama dengan tadi menjaga yang jiwa, yang menjaga perkara yang darurat 5 tadi. Bahwasanya di dalam syariah, di mana kita wajib untuk mentaati perintah syariah karena ada kemaslahatan dan untuk menolak ke segala keburukan. Begitu juga dalam bidang perubatan. Jika diperlukan memang kita kena berubat untuk menjaga jiwa kita, maka tadi yang tarafnya adalah hak dan dia adalah sifatnya mungkin hanya sampai sunnah, dia akan menjadi perkara yang wajib. Oleh karena itu kata Rasulullah, di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan bahwasanya di antara salah satu perkara yang kena dijaga dalam hubungan suami istri adalah kena memberikan pelayanan yang baik antara suami istri. Dan pelayanan yang baik di antara suami istri ini adalah dengan memberikan keizinan dan ruang kepada istri untuk mengobati sebarang penyakit yang dia deritanya. Dalam Al-Quran dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita kena saling menghormati, saling menghargai dan saling menyokong satu sama lain. Jika suami melarang istri untuk mengambil perubatan dan nyata-nyata nasihat daripada pakar perubatan itu akan mengancam jiwa si istri, maka suami akan berdosa. Karena tadi perubatan itu kalau udah tahap sampai mengancam jiwa, dia akan menjadi wajib untuk kita laksanakan demi menjaga jiwa kita. Okey, sekarang kita kiaskan juga dengan perkara ketika istri meminta izin kepada suami untuk melaksanakan salat jamaah di surau ataupun di masjid. Kata Rasulullah, la tamna'u ima'akum lis-sholati fil masjid. Kata Rasulullah, jangan sampai kamu larang istri-istri kamu untuk melaksanakan salat di masjid. Salat ini boleh dilaksanakan di rumah dan dia tidak wajib untuk kita laksanakan di masjid. Akan tetapi ketika si istri ingin mendapatkan pahala lebih, dia nak pergi ke surau, Rasulullah kata jangan larang dia. Berikan dia ruang untuk dia salat dan mengambil pahala yang lebih banyak lagi. Jika dalam keadaan yang aman tentunya. Jadi kalau kita kiaskan sebegitu, apatah lagi bidang perubatan yang di mana di sini jelas-jelas dia mengancam jiwa si istri, maka para ulama menyatakan tidak ada dosa bagi istri sekiranya dia ingin melakukan perubatan dan suami tidak memberikan izin, karena ini bertentangan dengan maqasid syariah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih atas penerangan tersebut. Saya rasa it's very padat dan rumusan tadi dan pasal isu larangan tu kita berbalik semula pada maqasid syariah. Okey. Kita pergi kepada isu yang lagi satu, berkenaan dengan Dr. Ruhi dan juga Dr. Nur Nadia dah cakap pasal tanda-tanda kanser payudara tu dia punya dia datang dalam pelbagai-bagai tahap dan jenis dan berdasarkan apa yang Dr. Nur Nadia cakap berkenaan dengan rawatan, dia tengok pada satu-satu kes.
Right, so ada kes yang memerlukan rawatan yang tertentu seperti kemoterapi, ada kes yang memerlukan seseorang pesakit tu kena melakukan pembedahan untuk sama ada membuang sebahagian ataupun sepenuhnya lah payudara yang tersebut. Okay, so berkenaan dengan sekiranya perlu sampai ke tahap untuk melakukan pembedahan, ya, ini saya tanya kepada Dr. Fitriah lah. Okay, so kita sentuh isu berkenaan pembedahan rekonstruktif lah. Okay. So apakah hukum pembedahan rekonstruktif ini? Okay. Contohnya sekiranya pembedahan impak daripada pembedahan tersebut memerlukan pesakit tersebut perlu untuk membentuk semula payudara mereka menggunakan otot ataupun implan, okay, untuk pesakit kanser inilah untuk atas alasan untuk membolehkan mereka hidup seperti sedia kala. Okay. Pandangan Dr. Fitriah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Nuruliza. Di sini berkenaan dengan tindakan rekonstruktif bagi payudara yang terkena kanser dan yang menyebabkan mungkin kehilangan sebagian besar bahagian dari payudara. Di sini kita kembali lagi kepada prinsip asas syariah, ya. Prinsip asas syariah sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama besar, Ibnu Qayyim, dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Dia mengatakan, kita melihat daripada sudut pandang syariah. Di sini dikatakan fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikam wa masalihal 'ibad fil ma'ash wal ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihan kulliha wa hikmatin kulliha. Yaitu di mana syariah ini dasarnya, fondasinya adalah berdasarkan kepada hikmah, kebijaksanaan dan maslahat untuk semua hamba manusia, baik di dunia dan baik di akhirat. Dia adalah adil keseluruhannya, rahmah keseluruhannya, bijaksana keseluruhannya, dan juga maslahat keseluruhannya. Jadi di sini kita tengok bahwasanya segala perkara yang berkaitan dengan maslahat manusia, jika dia tidak melanggar kepada syariat Islam, itulah maksud daripada syariah. Karena syariah inna arsalnaka rahmatan lil alamin, demi sebagai satu rahmat kepada semua umat manusia dan juga sejagat raya yang ada di atas dunia ini. Jadi jika sekiranya ada sesuatu yang bertentangan dengan maslahat manusia, dengan kerahmatan sifat Islam itu sendiri, itu tidak dikatakan sebagai kategori Islam. Jika kita jumpai ada contohnya suami yang melarang istrinya untuk melaksanakan perubatan dan dikatakan ini berdasarkan kepada Islam, itu bukan Islam. Karena Islam ini tidak menzalimi seorang hamba. Apabila ada kita nampak kezaliman, itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh pemeluknya, bukan Islam itu sendiri. Karena Islam itu tadi yang telah dirungkaikan, dia keseluruhannya kena ada rahmat, ada hikmah, ada keadilan. Dan di sini hak untuk berubat adalah hak seorang manusia. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelum tadi, bahwasanya setiap manusia memiliki hak untuk berobat. Ini contohnya Rasulullah pada suatu saat didatangi oleh beberapa orang Arab Badui. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ana tadawi. Kami sedang sakit nih Rasulullah, apakah kami kena berubat? Kata Rasulullah, tadawaw, berubatlah sana. Fa innallaha azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu da'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali dia berikan penawarnya, obatnya. Jadi kita dah ada pakar perubatan yang menyatakan kita wajib untuk berubat, dan di antara salah satu perkara yang kena kita lakukan adalah membuang sebahagian payudara, dan ini akan memberikan efek yang besar kepada seorang wanita. Kita ikutlah kalau dalam kondisi seperti itu. Kita ikut aja apa kata pakar bedah mengatakan, kita ikut saja. Kemudian sekarang kondisi kita sebagai wanita, yang wanita ini suka dengan keindahan, kecantikan. Jadi mungkin ada perasaan nanti pada saat dibuang salah satu anggota tubuh kita, ada kerisauan dalam hati kita. Apa yang akan jadi dengan hidup saya selanjutnya? Apakah suami saya masih sayang saya selepas ini? Di sini Islam juga memberikan titik berat, memberikan perhatian. Dikatakan bahwasanya ada kisah dari kisah Rasulullah juga. Rasulullah menceritakan kisah ini kepada sahabat. Dia mengatakan pada suatu saat dahulu di Bani Israel ada 3 orang. Yang satu dalam keadaan sopak, kulit dia ada yang putih-putih itu, macam itulah penyakit putih-putih itu. Yang kedua, dia memiliki rambut kepala yang botak.
tak ada rambut tumbuh atau berguguran sehingga botak keseluruhannya. Dan yang ketiga, dia memiliki penyakit yang membuat dia buta. Kemudian datanglah malaikat menjumpai ketiga orang Bani Israel itu, dinyatakan kata malaikat, apa yang kamu inginkan ketiga-tiga orang ini. Jadi yang tadi yang memiliki penyakit sopak, dia kata, saya ingin memiliki kulit yang cantik seperti bagaimana manusia yang lainnya. Kemudian malaikat itu mengusapkan tangannya ke tubuh orang tersebut dan dapatlah dia kulit yang cantik, yang sehat. Kemudian orang yang kedua ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin tumbuh rambut karena orang-orang jijik melihat saya, menjauh ketika melihat saya sebab saya tak punya rambut, saya tak cantik, saya tak handsome gitu. Kemudian maka malaikat kemudian juga melakukan tindakan yang sama dan tumbuh rambut dan dia gembira. Yang terakhir dia bilang, apa? Kamu nak apa? Saya nak penglihatan saya kembali karena saya ingin saya dapat melihat manusia. Maka malaikat pun melakukan perkara yang sama. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Dan di sini Rasulullah memberikan cerita tanpa memberikan apa-apa komentar, yang artinya Rasulullah membenarkan perkara itu. Jika seseorang mengalami satu penyakit atau satu peristiwa yang membuat dia kehilangan ataupun kehilangan fungsi daripada salah satu tubuhnya ataupun kecantikan pada salah satu tubuhnya atau kehandsoman pada salah satu tubuhnya yang sepatutnya dia miliki, maka tidak ada masalah bagi dia untuk mengembalikan kehandsomannya tersebut, kecantikannya tersebut dengan cara yang telah diperakui dalam dunia perubatan. Begitu juga ada satu lagi kisah yang berkaitan dengan dunia perubatan ini. Ada pada sahabat Rasulullah, dia bercerita bahwasanya atuknya ini namanya Arfajah bin As'ad. Ketika dia ikut dalam peperangan Khulab, peperangan yang terjadi pada masa zaman jahiliyah, sebelum masa kedatangan Rasulullah, ikut peperangan itu hidungnya terpotong kena senjata. Zaman dahulu kan orang berperang secara berhadapan dengan menggunakan senjata tajam perang, tombak dan lain sebagainya. Terkena hidungnya, kemudian terputus hidungnya, maka karena dia malu kan, hidung terbuka. Lagi kalau terbuka macam mana? Air hujan, ketika hujan akan turun. Jadi dia usaha dia adalah dengan menutupi hidungnya tersebut dengan satu benda yang terbuat daripada perak. Akan tetapi ternyata tidak selamat karena hidungnya mengalami infeksi. Kemudian dia mengadulah kepada Rasulullah, hidung saya ini terjangkit sehingga membusuk. Kata Rasulullah, ganti hidung kamu itu dengan emas. Ini membuktikan kalau zaman sekarang kita ada istilahnya melakukan pembedahan kecantikan, pembedahan kecantikan untuk rekonstruksi semula apa-apa dalam tubuh kita yang mengalami kerosakan ataupun mengalami kehilangan fungsinya disebabkan ada satu peristiwa ataupun satu kejadian, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Malah Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk melakukan rekonstruksi semula hidungnya tersebut. Jadi di sini dan untuk lebih menegaskan lagi, ada Majma' Fiqh Al-Islami juga telah melakukan persidangan di Kuala Lumpur tapi dah lama dah, dalam 2007, dan salah satu resolusi yang dihasilkan ada 3 perkara. Resolusinya adalah yang pertama, boleh melakukan sebarang pembedahan kecantikan untuk memperbaiki sesuatu yang yang sudah rosak dari tubuhnya. Misalnya dia pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan misalnya kakinya bengkok atau tangannya atau giginya tanggal, itu diharuskan karena di sini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, katanya bahwasanya Allah telah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Jadi ketika ada kerosakan pada apa yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kamu perbaiki kembali dalam keadaan yang semula, dengan syarat bukan untuk tujuan kecantikan. Itu sekarang kita yang sekarang kita salah gunakan. Jadi perubatan ini untuk tujuan kecantikan, bukan untuk memperbaiki yang sepatutnya memang sudah baik, tapi kemudian ada perkara yang membuat dia tak baik lagi. Kemudian yang kedua juga boleh untuk menggantikan melakukan pembedahan kecantikan untuk memperbaiki kecacat bawaan. Misalnya contohnya seperti sombeng kan, terus ada yang orang di jarinya ada yang lebih ketika dilahirkan, terus mungkin ada anggota tubuh yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itu juga diharuskan dalam persidangan Majma' Fiqh Al-Islami.
Kemudian yang terakhir iaitu adalah melakukan rekonstruksi payudara tadi. Karena payudara ini adalah kita katakan sebagai salah satu, boleh dikatakan daya tarik wanita, kecantikan wanita. Dan itu tadi, kalau sekiranya dia mungkin ada perkara yang kurang dari dirinya, mungkin akan menimbulkan rasa stres dalam dirinya. Karena dia takut, dah lah ada penyakit, kemudian hilang salah satu daya tariknya, mungkin dia risau suami nanti akan main mata dengan orang lain karena saya tak cantik lagi misalnya. Dan ini sesuatu yang sangat dihindari di dalam Islam. Jika seseorang mengalami depresi disebabkan penyakitnya dan dia kena melakukan pembedahan ataupun perbaikan terhadap sesuatu yang dia rasa membuat dirinya tertekan, rendah diri, malu dengan orang lain, maka diharuskan. Inilah yang telah diberikan resolusi di dalam Majma' Fiqh Al-Islami. Saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih Dr. Fitria. Saya rasa penerangan berkenaan isu tadi sangat jelas dan sangat bagus dengan contoh dan juga contoh-contoh yang Dr. Fitria telah ambil tadi daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Okay. So, terima kasih Dr. Fitria. Alright. So kita telah dengar daripada panel kita berkenaan dengan kanser payudara ini, macam mana dia punya impaknya kepada wanita kita ya. Tapi tadi Dr. Ruhi juga telah menyatakan bahawa kanser payudara ini sebenarnya bukan sahaja efek boleh terjadi di kalangan wanita, tetapi juga golongan lelaki juga berisiko untuk mendapat kanser payudara ni ya. Okey. So oleh itu saya tujukan kepada Dr. Nurul Nadia lah. Okey. Disebabkan lelaki juga berisiko untuk mendapat kanser payudara ni, mungkin doktor boleh jelaskan apakah tanda-tanda untuk kanser payudara ni di kalangan lelaki, adakah sama dengan wanita ataupun berlainan? Okey. Okey. Kanser payudara di kalangan lelaki ya. Berdasarkan statistik National Cancer Registry juga mengatakan dalam 1% sahaja berlakunya kanser payudara di kalangan lelaki. So gejala kanser payudara di kalangan lelaki sama juga yang macam Dr. Ruhi dah nyatakan sebelum ni. Gejala-gejala dia paling biasa pembengkakan pada payudara itu sendiri, pembengkakan pada ketiak, benjolan lah ataupun perubahan-perubahan pada kulit yang Dr. Ruhi tunjukkan diagram tadi tu. Dan sebab berbezanya perempuan dengan lelaki ni jenis tisu payudara tu. So kalau payudara perempuan tu memang kita tahu dia lebih dense lah, lebih banyak kan. Lelaki dia nipis sahaja. So biasanya lah kalau ada perubahan dari segi struktur payudara tu, biasanya dia akan lebih jelas, lebih nampak. Namun sebab kita sekarang ni awareness, tahap kesedaran tu mungkin kurang lagi di kalangan mereka kan. So mungkin 1% tu adalah actually under reporting, yang tak direport. Ada kes yang datang, ada yang datang pada peringkat awal, ada yang datang dah memang kita tak boleh buat apa dah. Sebab again tahap kesedaran tu kurang. So ingatkan tak ada apa-apa. So the key point tu kena sedar lah, kena lebih sedar terhadap sebarang perubahan pada tubuh badan masing-masing dan juga kena tahu tahap risiko diri sendiri tu. Berisiko rendah ke, berisiko tinggi ke. So dia kena lebih, orang kata pemantauan tu mungkin kena saringan yang lebih berkala lah. Macam tu. Okay. Alright, terima kasih Dr. Nadia. Okay, Dr. Nadia telah menyentuh perihal satu lagi isu yang saya rasa penting daripada persoalan tadi tu, berkenaan dengan awareness, kesedaran. So kita kepada Dr. Ruhi lah, okay. So and this will be our last issue lah yang kita akan kupas untuk sesi ini. Okay, apakah pandangan Dr. Ruhi berkenaan dengan tahap kesedaran kanser payudara ini di kalangan di kalangan masyarakat kita, okay, baik lelaki ataupun wanita. Apakah pandangan doktor, adakah bagaimanakah trendnya sekarang ni berkenaan dengan kesedaran kanser payudara di kalangan wanita masyarakat kita ni, dan juga berkenaan dengan kesedaran ni, okey,
apakah nasihat doktor, okay, both Dr. Ruhi dan juga Dr. Nadia lah, okay, kepada masyarakat when we talk about awareness, okay, berkenaan dengan kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos, kepercayaan karut, mitos-mitos yang berkenaan dengan yang kurang tepat lah berkenaan kanser payudara ini, okay. Mungkin Dr. Ruhi boleh beri pandangan. So berkenaan dengan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia, saya rasa pada sekarang ni kesedaran masih lagi di tahap yang tidak berapa memberangsangkan, saya akan cakap. Sebab kebanyakan wanita tidak sedar bahawa kita sebenarnya di Malaysia, kita ada menawarkan perkhidmatan mamografi secara percuma kepada pesakit. Okay, kalau ke mana-mana pesakit yang berusia 40 tahun ke atas, kalau mereka berisiko, mereka boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan. So setelah diperiksa oleh pegawai kesihatan di klinik kesihatan, kalau mereka rasa mereka adalah berisiko, kita akan offer mereka menjalani mamografi dan juga ujian ultrasound untuk memastikan bahawa mereka ini adalah free daripada breast cancer lah. Okay, so salah satu cara untuk menambahkan kesedaran ialah apa yang kita ada hari ini, ialah memberitahu lagi masyarakat kepada maklumat mengenai apa tanda-tanda breast cancer, kerana breast cancer itu seperti yang saya highlightkan pada waktu awal, dia tidak terhad hanya kepada ketulan sahaja. So ada banyak lagi presentation yang lain. So kalau anda terjatuh pada golongan berisiko apa yang tadi Dr. Nurul Nadia dah explain pada masa mula-mula tadi, anda dinasihatkan untuk pergi ke mana-mana klinik kesihatan terdekat atau berjumpa dengan doktor anda yang terdekat supaya kita boleh jalankan ujian mamografi dan juga ujian ultrasound pada peringkat awal. Kerana semua kanser kalau kita dapat detect pada peringkat awal ni, rawatannya akan insya-Allah menjanjikan boleh free of the breast cancer in a very long period of time. Berada remission in a very long period of time. Okay. Mungkin Dr. Nurul Nadia boleh tambah? Tak adalah, cuma I would like to conclude sajalah. Kena macam Dr. Fitriah mention kan juga, hak sebagai seorang manusia, kena tahu diri sendiri, kena jaga kebajikan diri sendiri. So kena tahu diri sendiri ni jatuh pada risiko mana, dan kena dapatkan rawatan lah sekiranya perlu. Jangan tunggu lama-lama, sebab kanser payudara ni kalau dia dapat dikesan pada peringkat awal, tempoh untuk dia sembuh ataupun kita sebut overall survival dia memang very good dengan zaman sekarang yang banyak sangat rawatan yang kita boleh offer selain daripada pembedahan itu. Okay? Okay. So terima kasih kepada para panel kita atas perkongsian maklumat dan juga pengalaman tadi. Right. So sebelum saya conclude lah juga, saya akan open slot Q&A. Okay. Sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun komen di ruangan FB maupun di chat MS Team kita, atau sekiranya ada para pendengar kita yang ingin bertanya secara live pun saya open. Okay. Kita ada satu soalan di sini daripada FB, okay, daripada Hidayah Rahin. Okay, dia bertanya berkenaan adakah kanser payudara mempunyai long term effect walaupun sudah menjalani rawatan. Saya beri kepada Dr. Ruhi lah untuk menjawab. Okay. Maksud long term effect tu mungkin saya boleh simpulkan dari segi apa yang dimaksudkan. Kalau kami daripada medical ni, kita akan cakap kebarangkalian untuk kanser tu datang semula ataupun kebarangkalian untuk kanser tu pergi ke organ lain. So kalau macam Dr. Nurul Nadia highlight kan, kalau kanser payudara ni datang pada tahap awal, maknanya tahap 1, belum pergi ke mana-mana lagi dan kansernya sangat kecil. So survival dia maksudnya untuk kanser tu merebak ke bahagian lain adalah sangat-sangat rendah. So malahan ada pesakit yang dah 25 tahun selepas buat operation, dah complete chemo radioterapi, alhamdulillah dia dapat menjalani kehidupan seperti biasa. So kesimpulannya, detect awal, dapat rawatan awal, dapatkan keseluruhan package rawatan yang kami sebagai pegawai bahagian perubatan ni cadangkan. Contohnya kemoterapi ke kalau perlukan, radioterapi ataupun hormonoterapi, apa sahaja package, saya panggil package lah, yang kita individualized package yang kita offer pada pesakit ni, insya-Allah itu adalah rawatan terbaik untuk memastikan
tiada kesan jangka lama yang panjang. Mungkin Dr. Nadia nak tambah apa-apa? Dia macam apa? Betul, dia memang bergantung kepada tempoh tempoh kita in medical term kita sebut lebih kepada overall survival lah. Maksudnya kita contoh untuk yang macam tahap pertama early breast cancer, dengan rawatan yang diterima biasanya pembedahan cukup biasanya. Dan dia tak semestinya dapat kemoterapi. So kita cakap rawatan yang diberikan adalah optimum, the maximum untuk tahap itu. So dia punya tempoh untuk dia sembuh very high, tinggi. Boleh sampai ke 90 ke 95% untuk tempoh 5 tahun selepas dia habiskan rawatan dia. Tetapi semua pesakit kita yang ada breast cancer regardless tahap dia lah, memang kena ada saringan yang berkala, follow up seumur hidup. Sebab macam Dr. Ruhi cakap tadi, kita tak boleh jangka sebab kanser ni memang ikut rezeki masing-masing. Kanser tak sama. Ada orang jenis kanser tu dia agresif. So dia boleh datang balik bila? Tak tahu. Ada orang dalam tempoh 5 tahun. Ada orang after selepas 10 tahun dia boleh datang balik. Itu pasal kita memang semua yang dapat breast cancer walaupun dah habis rawatan, dah dalam tempoh sembuh, memang kena ada rawatan susulan seumur hidup. Okay. Alright, okay. Terima kasih atas perbincangan tadi. So saya open lagi untuk satu lagi soalan sekiranya ada. Okay, kita pun telah hampir kepada pukul 5 sebenarnya. Okay, kita ada apa-apa soalan ataupun komen daripada para pendengar? Okay, sekiranya tiada, saya sebenarnya just nak ambil masa seminit dua je lah untuk berkongsi pengalaman. Okay. Saya bukanlah cancer survivor, tetapi mak saya, ibu saya sendiri adalah cancer survivor. She is a breast cancer survivor. Okay. Her breast cancer was detected 5 years ago. So dan sebenarnya itulah saya sebenarnya ambil take note kata-kata Dr. Ruhi, Dr. Nur Nadia serta Dr. Fitrah tadi lah. Okay. Especially daripada Dr. Nur Nadia berkenaan dengan those keywords of kesedaran risiko, mengenal risiko, mengenal tanda-tanda kanser payudara dan juga kesedaran mengenai apakah itu kanser payudara. Okay. Because ibu saya, cerita dia she had early menopause, so dia menopause awal, right? Dan disebabkan dia early menopause at saya rasa it was maybe 30 plus umur dia masa tu. Okay, towards late 30s lah. Okay, so dia detect as early menopause dan dia diberikan hormone replacement therapy. Okay, so the point here is that sepanjang hidup dia selepas itu, okay, dia take hormone replacement therapy tu, dia ikutlah segala nasihat doktor untuk pergi buat all the check up. And then 5 years ago, maksud saya dia buatlah all those mammogram check up, ultrasound semua tu dia buat. Okay, because we know that there is a risk. So, and 5 years ago dia detected ada lump lah. But then alhamdulillah silver lining daripada situ, it was actually a very early age. Okay, so saya just nak share kat sini bahawa itulah macam mana Dr. Nur Nadia telah cakap tadi, early detection is actually vital. Dan juga pengetahuan dan kesedaran yang kita ada tu sebenarnya sangat penting, terutama kita sebagai wanita, even lelaki pun tadi. Okay, kita sebagai masyarakat untuk sama-sama tahu apakah itu kanser payudara ini. Okay, dan saya boleh rumuskanlah bahawa perjuangan kita sebenarnya sebagai para doktor, para pendidik even, Dr. Fitrah ya, belum selesai. Okay, kita sebagai masyarakat bersama-sama belum selesai dalam kita cuba melawan ataupun menghadapi kanser payudara inilah sebagai masyarakat. Okay, so kita tiada apa-apa soalan lagi ya. Okay, kalau sekiranya tiada apa-apa soalan, okay, saya ingin mengucapkan terima kasih
Banyak-banyak terima kasih kepada para panel kita, iaitu Dr. Ruhi Fazlana, Dr. Nurul Nadia dan juga Dr. Fitriah yang telah bersama-sama dengan kita selama 1 jam berkongsi pandangan, pengetahuan daripada sudut perubatan dan juga daripada sudut undang-undang. Terima kasih Dr. Fitriah. Okay, berkenaan dengan kanser payudara ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pendengar kita daripada FB dan juga MS Teams. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di waktu atau sesi yang lain, insya-Allah. So daripada saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Dr. Nurliza, Dr. Ruhi dan Dr. Nur Nadia. Hmm.